Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reformasi dan salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersama dengan kami, saya Hanani Damira. Dan saya Fatin Emelina, pengacara anda untuk program Kerusi Biru. Rasa macam dah lama kita tak ada Kerusi Biru ni. Ya, betul. Jadi macam biasa sebenarnya kami di Kerusi Biru ni akan mengetengahkan isu-isu berkenaan dengan perkembangan politik Parti Keadilan Rakyat terutamanya bersama dengan tetamu-tetamu jemputan kita yang juga merupakan pimpinan-pimpinan, anggota serta aktivis keadilan yang berwibawa. Ya, betul Nani. Jadi untuk program Kerusi Biru pada kali ini, kami bersama dengan panel jemputan yang akan bercakap dan mengulas berkenaan kedudukan wanita dalam landscape politik negara. Wow. Besar tu tajuk dia. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan kita punya panel yang pertama, iaitu saudari Aisyah sendiri. Terima kasih sebab sudi luangkan masa. Terima kasih kerana jemput. Okey, untuk pengetahuan semua, saudari Aisyah merupakan ahli majlis pimpinan Pusat Keadilan, dan sebelum ni juga pada tahun 2015 hingga 2018, saudari Siti Aisyah pernah merupakan bekas ahli Dewan Negara mewakili Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Betul. Okey, Fatin. Okey, seterusnya tetamu jemputan kita juga merupakan figura yang hebat dalam parti. Selamat datang kita ucapkan kepada saudari Juwairiah Zulkifli yang merupakan Timbalan Ketua Wanita Keadilan. Okey, terima kasih banyak-banyaklah kami ucapkan untuk kesudian atas meluangkan masa bersama kami untuk hari ini. Okey, untuk pengetahuan semua juga, saudari Juwairiah merupakan bekas ahli Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Melawati. Betul. Ya. Jadi kita teruskan dengan sesi utama kita. Tadi kita dah berkenalan, tapi kita nak berkenalan dengan lebih lanjut lagi lepas ni. Baik. Okey, kita teruskan dengan sesi utama kita yang macam Fatin cakap tadi, untuk topik kita pada hari ini adalah kedudukan wanita dalam landscape politik negara. Sebenarnya tajuk ni agak berat pada pendapat saya, agak berat. Dan tajuk ni juga pada pendapat saya sememangnya agak dekat dengan kita berempat lah, sebab kita pun terlibat dalam politik secara tidak langsung kan. Jadi sebelum tu, boleh tak saudari Siti Aisyah dan juga saudari Juwairiah bagi tahu berkenaan dengan macam mana boleh terlibat dalam politik ni, career politik, dan kenapa Parti Keadilan Rakyat? Kenapa choose Parti Keadilan Rakyat? Baik, jangan berebut. Dia wanita, dia kena tunjukkan kesepakatan sebenarnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nani dan juga adik saya Fatin dan juga ruang ini, studio ini yang menjemput kami pada hari ini. Pertama, saya nak sebut bahawa kehadiran saya dalam keadilan tu bukanlah satu benda yang telah pun dirancang ataupun apa, tetapi semangat yang dibawa oleh keadilan tu yang menyebabkan saya berada dalam keadilan pada hari ini. Sebenarnya orang kata pilihan dalam pentas politik ni pelbagai. Kita waktu tu pun banyak parti-parti politik, tetapi kesedaran bila berlakunya tahun 1998, waktu tu umur saya 13 tahun, kita melihat bagaimana berlakunya apa yang disebutkan kezaliman, penindasan, orang kata kes Datuk Seri Ibrahim dan sebagainya, itu antara salah satu pencetus kepada, saya kira, sentimen dalam diri saya kenapa saya harus terlibat dengan politik. Dan akhirnya saya memilih keadilan sebagai wadah sebab saya rasa inilah parti yang orang kata nampak keterbukaan, nampak memperjuangkan sesuatu tu dengan betul-betul orang kata dasar perjuangan. Maknanya dia bukan cakap untuk mendapatkan publicity, tetapi ia adalah satu perjuangan yang dilaksanakan dengan kata-kata. Jadi itu antara sebab kenapa saya bersama dengan keadilan hari inilah. Betul sebab daripada awal lah tahun 1998 13 tahun waktu tu. Apa ni saudari Juwairiah pula macam mana? Saya ketika itu baru saja grad dari UKM, baru habis belajar mahasiswa. Tahun 2007. Dan jadi waktu tu kita belum dapat kerja yang tetap, jadi kita bekerja sama dengan pihak NGO, aktif dalam masyarakat. Jadi kebetulan waktu tu PRU ke-12 tahun 2008, dan waktu itulah saya mula terlibat membantu calon waktu tu YB Fuziah Saleh di Kuantan. Jadi mula-mula bersama sebagai sukarelawan, kita mula sebagai sukarelawan membantu kempen pilihan raya pertama kali dan menang. Kebetulan YB Fuziah Saleh menang, dan waktu tu jadi dilema pula sebab dah dapat kerja saya dalam bidang IT ketika itu, dan pada masa yang sama YB Fuziah pun offer saya kerja bersama beliau sebagai ahli parlimen Kuantan ketika itu. Dan akhirnya saya memilih untuk bersama dengan beliau lah. Dan waktu itu saya masih lagi belum menjadi ahli parti. Tetapi apabila saya melalui proses
bersama dengan anggota parti, kepimpinan parti, bersama dalam masyarakat ketika kempen pilihan raya itu, saya lihat inilah sebenarnya yang saya my passion, saya kehendak dan minat, kerana saya lihat perubahan itu boleh dilakukan apabila kita benar-benar terlibat dalam politik. Dasar itu dapat kita rangka, program itu dapat kita buat, kita dapat ubah masyarakat, kita terus direct kepada masyarakat apabila kita turun padang dan membantu mereka. Jadi itulah yang menyebabkan saya fikir saya ingin teruskan niat baik saya untuk membantu perubahan, pengislahan melalui politik. Dan saya memilih keadilan kerana ketika itu saya melihat ramai anak muda yang terlibat dalam keadilan, dan parti keadilan ini memberikan ruang seluas-luasnya kepada wanita, kepada anak muda untuk terlibat sama. Tidak ada kompromi ataupun maksudnya perbezaan ya. Kalau anak muda kadang-kadang buat kerja sesuatu saja, tapi kita terlibat sama. Jadi itu yang akhirnya saya memutuskan untuk menyertai parti keadilan. Tadi kita dah dengar lah serba sedikit kenapa saudari Aisyah dan saudari Juwairiyah memilih Parti Keadilan Rakyat untuk memulakan karier politik mereka. Jadi sebagai orang yang dah lama dalam parti, mungkin saudari Aisyah dan saudari Juwairiyah boleh terangkan sedikit berkenaan struktur sayap dalam keadilan, terutama berkaitan dengan sayap wanita, dan di manakah kedudukan wanita muda dalam parti ini. Saya suka soalan ni sebabnya kami merupakan orang kata senior dalam Sri Kandi. Saya masih ingat tahun 2008 ketika dilamar oleh parti. Waktu tu saya belum lagi anggota parti. Tapi saya dilamar untuk bersama dengan kelompok muda, wanita muda dalam parti untuk menterjemahkan ataupun memulakan gerakan muda, wanita muda dalam parti yang dinamakan Sri Kandi. Ju antara salah satu juga figura dalam Sri Kandi yang sama dengan saya. Saya kira kalau kita lihat sekarang, kita melihat bahawa Sri Kandi itu wujud, tetapi keberadaan mereka itu seolah-olah kurang kelihatan. Bukan kerana Sri Kandi ataupun wanita muda dalam parti. Saya sentuh soal wanita muda kerana YB Juwairiyah adalah timbalan ketua wanita. Dia akan sentuh soal wanita. Tapi saya suka menyentuh soal wanita muda kerana saya yakin kalau kita tengok kepada figura-figura wanita muda yang dalam parti, Fatin salah seorangnya yang bersama dengan Sri Kandi. Sri Kandi sekarang orang kata tidak ketandusan kepimpinan. Mereka ramai pemimpin-pemimpin berwibawa, tetapi saya melihat bahawa ada kekurangan sedikit dalam sudut membuka jalan untuk mereka menampilkan prestasi mereka, menunjukkan bakat mereka tak sama seperti yang kami lalui dulu. Ya, saya akan jujur dalam soal ini, kerana kalau saya nak sebut waktu saya dulu, keterbukaan dalam parti di antara kepimpinan tu sangat luas berbanding sekarang. Maksudnya apa? Perbezaan tu daripada segi keterbukaan. Maksudnya macam akak nak sebut, kita pakai santai lah ya. Kak Syah nak sebut, masih zaman Kak Syah dulu, akak bermula di pentas Kongres tahun 2009. Waktu tu perbahasan parti di Kota Baru, Kelantan. Waktu tu YB Juwairiyah juga antara salah seorang pembahas pada ketika itu. Dan waktu itu setelah diberi keterbukaan itu, semua orang mengenali kita siapa. Tetapi bila kita lihat sekarang, keterbukaan tu sedikit tertutup. Maksudnya apa? Saya yakin ramai anak-anak muda, adik-adik muda kita dalam parti yang nakkan peluang itu untuk menampilkan diri dan menonjolkan diri mereka. Dan ini yang parti kena tengok dan parti kena lihat bahawa Sri Kandi itu tidak sekadar hanya perlu jadi legasi. Sri Kandi itu harus menjadi satu branding untuk parti. Bermakna walaupun kita Sri Kandi tidak diangkat sebagai sayap, tapi keberadaannya itu, kewujudannya itu perlu diangkat bukan sahaja oleh wanita, tetapi kepimpinan secara keseluruhannya. Jadi bagi saya selalu cakap dengan kawan-kawan, dengan adik muda saya dulu, wanita muda berselerak itu bagus, menunjukkan bahawa kita ada. Tetapi kalau disatukan kekuatan itu lebih menyerlah dan lebih baik untuk masa depan parti. Sebab tu saya kata kita boleh menempatkan diri kita di mana-mana sayap, tetapi andai kata kita boleh duduk sebagai satu pasukan, saya kira parti ini akan ada pasukan muda yang lebih cerah untuk masa depan. Saya pandangan berkenaan isu Sri Kandi telah lama dibincangkan. In fact dalam pindaan perlembagaan keadilan pada tahun 2014, saya ketika itu merupakan Setiausaha Wanita Pusat dan saya terlibat sama dalam proses pindaan perlembagaan. Jadi apa yang kita usulkan ketika itu Sri Kandi atau wanita muda tidak langsung disebut di dalam perlembagaan parti. Tetapi pindaan 2014 kami telah mengusulkan bahawa
semua di dalam klausa di dalam peraturan wanita bahawa semua wanita muda yang berusia 35 tahun ke bawah merupakan ahli serikandi yang terletak di bawah sayap wanita. Dan sayap wanita di dalam struktur parti yang mana termaktub dalam perlembagaan parti. Dia adalah satu organisasinya yang tersendiri, mempunyai peraturannya tersendiri, mempunyai strukturnya tersendiri. Sebab itu wanita seringkali ahli ataupun kepimpinan khususnya cabang ataupun yang lelaki lah boleh dikatakan kurang memahami faktor ini sebab mereka merasakan perlu ikut juga arahan cabang sebagai contoh. Tetapi harus diingat bahawa wanita punya peraturan sendiri, punya answerable to organisasi wanita itu tersendiri. Jadi ini perlu dihormati. Dan berbalik kepada soal Sri Kandi atau wanita muda tadi, sebab itu pada satu ketika Biro Sri Kandi ni pernah diletakkan di bawah MPP. Betul. Waktu itu saudari Aisyah lah yang memimpin dan answerable direct to MPP. Namun demikian mungkin melihat ketidaksediaan kita ketika itu, maka wanita terus Sri Kandi terus diletakkan di bawah wanita supaya Sri Kandi ni lebih bersedia untuk sama ada menentukan hala tujunya sendiri sebagai sayap maupun terus berada di bawah wanita. Namun demikian mana-mana wanita muda dalam keadilan, kita tidak memaksa mereka untuk berada di bawah Sri Kandi kerana mereka bebas untuk memilih sama ada untuk berfungsi dan berperanan dalam Angkatan Muda Keadilan maupun dalam sayap wanita di bawah Sri Kandi. Dan pada hari ini kita tetap meneruskan, kita terus mewujudkan jawatan Ketua Sri Kandi Keadilan Pusat yang mana pada hari ini saudari Anita lah yang mengetuai, dan beliau seharusnya diharapkan dapat mencorakkan bagaimana Sri Kandi yang hendak pada hari ini. Kerana zaman kami dah berlalu. Kami ketika zaman awal dulu tahun 2009, 2010 sangat aktif dan kita sampai berdialog dengan kepimpinan parti, dengan pihak presiden ketika itu, timbalan presiden, ketua wanita juga menyokong. Jadi pada hari ini perlu ada hala tuju yang lebih jelas bagaimana Sri Kandi hendak meletakkan kedudukan mereka dalam parti ini, dan sudah pasti wanita terus menyokong usaha ini. Dia agak kompleks juga sebenarnya. Tapi itulah segmen 1 pun kita dah cakap pasal serius dah serius betul cakap dia kan. Tapi tak apa. Dia warming up sebenarnya nak bagi korang nanti apa dia pula lepas ni kan. So itu tadi pasal Sri Kandi, pasal kedudukan wanita muda dan wanita dalam parti kan. Tapi tak apa, nanti lepas ni kita akan cakap lagi berkenaan tu. Tapi saya ada lagi satu soalan. Okay, dia macam yang kita nampak sekarang dekat kebanyakan kementerian apa semua, dah ada wanita yang pegang portfolio penting dalam kementerian apa semua tu kan. Jadi okay, ada yang kata benda ni adalah satu indikator yang baik, ada yang kata sebaliknya. Tapi tak apa, selepas ini kita akan kupas lagi lanjut berkenaan dengan hal tersebut. Kita berehat seketika, betul? Boleh? Ya, boleh. Berehat seketika dan kembali selepas ini. Jadi pada tahun ini, sempena ulang tahun ke-25 Parti Keadilan Rakyat, parti telah mengumumkan penerbitan satu gold coin yang akan mula dijual dari sekarang dan mula dihantar kepada pembeli pada bulan Mac nanti sebagai memperingati 25 tahun perjuangan parti. Jadi gold coin ini telah dihasilkan bersama dengan Royal Selangor Pewter. Saya harap tuan-tuan puan-puan, saudara-saudari akan dapat memberi sokongan dengan memilih untuk memiliki gold coin ini sebagai satu tanda komemoratif perjuangan selama 25 tahun Parti Keadilan Rakyat. Okay, kembali lagi bersama kami dalam kerusi biru dan tetamu jemputan kami pada hari ini, saudari Siti Aisyah dan juga saudari Juwairiyah
dalam Kerusi Biru dengan topik kedudukan wanita dalam landscape politik negara. Betul. Tadi macam sebelum kita commercial break tadi, saya ada bagi hint sikit lah berkenaan dengan realiti. Tapi soalan ni lebih kepada umum lah, bukannya tertumpu pada Parti Keadilan Rakyat sahaja. Di mana kita dah nampak sekarang ni dah ada wanita yang pegang portfolio penting dalam kerajaan. Macam saya cakap tadi, ada orang yang berpendapat ini sebenarnya bukan indikator pun yang pelibatan wanita ni dalam politik ni memberangsangkan dan sebagainya. So, tapi itulah, benda ni agak kritikal untuk dibincangkan. So, bagaimana pendapat Saudari Joanna dan juga Saudari Aisyah berkenaan dengan keadaan semasa pelibatan wanita dalam politik nasional ni? Macam mana trend dia? Saya melihat trend pelibatan wanita dalam politik Malaysia ini, kalau nak disebut dari soal penglibatan, tu kritikal. Sebab apa? Kita melihat bukan satu benda yang mudah. Ataupun adakah waktu sekarang wanita di luar sana memberanikan diri mereka untuk bersama dengan politik? Itu jawapannya kritikal. Sebab saya melihat rata-rata wanita di luar sana merasakan bahawa politik itu ialah benda akhir yang perlu difikirkan. Dia tak seperti dulu. Sebab tu saya suka kembali kepada kami punya era dulu. Macam tua sangat je rasa ni kan. Masa era, sebab waktu itu yalah, dengan berlakunya masalah dan pelbagai. Jadi keberadaan orang tu dia rasa macam aku kena terlibat, aku kena masuk campur, aku kena. Tapi waktu sekarang orang ada option untuk memilih. Sama ada dia nak pilih duduk dalam politik ataupun dia nak memikirkan tentang kehidupan dia semata-mata. Sebab orang kata cabaran yang kita hadapi sekarang berbeza dengan yang waktu dulu. Sebab itu bila kita bercakap soal politik, adakah cabarannya hari ini? Walaupun kita sebut tadi soal ramainya kepimpinan yang ada pada hari ini memegang portfolio penting, tetapi benda itu perlu diterjemahkan kepada masyarakat di bawah. Sebab rata-rata kita di peringkat kepimpinan, kita merasa satu benda yang membanggakan. Kerana apa? Kita boleh meletakkan kepimpinan kita sebagai orang figura-figura penting dalam sistem pentadbiran negara, pembuat keputusan untuk rakyat. Tetapi di bawah ini dia masih merasakan bahawa biasalah politik. 30%, 40%, 50%, dia masih lagi terikat dengan orang kata stigma pemikiran yang seperti itu. Tetapi kalau kita nak betul-betul nak memahamkan masyarakat di bawah tentang soal pentingnya mereka terlibat langsung dengan politik, kesedaran itu harus bermula daripada peringkat atasan. Sebab itu saya suka mengatakan bahawa kita yang berada di peringkat bawah ni tidak boleh hanya duduk dan hanya seronok dengan pencapaian di peringkat atasan. Kerana akhirnya nanti bila kita masuk pilihan raya, Fatin juga pernah bertanding di parlimen melawan Syahidan Kasim. Kan, hapah pun tak guna tu kan. Dan dia tewas bukan kerana ketidakcermerlangan dia, tetapi kerana stigma pemikiran manusia. Stigma pemikiran rakyat yang waktu itu tidak boleh menerima bahawa pertamanya wanita tak boleh memimpin, yang dimainkan, dimomokkan oleh pembangkang ataupun lawan seturu politik kita pada ketika itu. Sebab itu saya kira apa pun berlaku di peringkat atasan itu adalah satu benda yang pencapaian yang tidak boleh dikatakan bahawa atas berjaya maka bawah itu berjaya. Tidak. Bawah itu perlu diterjemahkan dan lapisan kepimpinan wanita maupun siapa sahaja yang terlibat dengan politik, tak kiralah dia platform NGO ke, parti politik ke, dia kena ambil itu sebagai satu bahan atau subjek untuk dia kongsikan dengan masyarakat di bawah. Bahawa walaupun dia suri rumah, tetapi kalau dia mempunyai kemahiran, talent, kepakaran, sikap profesionalisme dia ada, dia boleh terlibat langsung dengan politik. Sebab orang di kampung dia takut nak terlibat politik sebab dia kata, oh tak boleh lah, saya ni orang kampung kan, duduk rumah miskin. Ada pula persepsi yang seperti itu. Betul. Jadi sebab itu saya kira peranan kita kepimpinan wanita ialah untuk menukar persepsi, stigma pemikiran masyarakat di bawah ini bahawa politik memerlukan anda. Dan politik itu bukan sekadar mengisi kerusi-kerusi kepimpinan. Politik itu ialah keterbilatan langsung dalam mengutarakan dasar, pendapat, idea. Dan mereka ni di bawah ni merasakan bahawa kalau masuk politik, oh dia kena lah. Paling-paling tidak dia kena ada beg Gucci satu dulu. Kan, baru membayangkan dia itu adalah pemimpin. Kan, itu stigma. Dia kena kaya. Datang kena naik kereta yang besar. Dia tak boleh. Kan, pergi mesyuarat naik kereta kancil tu memalukan. Dia macam itu stigma pemikiran. Jadi sebab itu saya kata kebanggaan bagi pihak kita kalau kita meletakkan calon-calon wanita itu di peringkat yang membanggakan pada setakat ini, tetapi di bawah ini masih perlu kerja keras di kalangan kepimpinan wanita itu sendiri. Saya tidak mengharapkan lelaki dan tidak orang kata bermasalah soal gender, tetapi wanita yang perlu membawa ideologi wanita sebab wanita lebih memahami wanita.
So kita kena tengok secara keseluruhan Betul. lah. Okay. Sebenarnya apa yang disebut oleh saudari Aisyah tadi berkenaan stigma masyarakat, apa yang dipanggil patriarchal system. Sistem patriarki ni satu sistem sosial masyarakat yang memang dah berakar dalam masyarakat sejak berabad lamanya sehingga hari ini. Dan it happen globally lah, bukan di negara kita saja tapi di seluruh negara mempunyai masalah yang sama di mana sukar untuk mengetengahkan atau mencapai apa yang kita kata meletakkan kota 30% wanita dalam proses pembuatan keputusan di semua peringkat. Jadi untuk mengubah stigma masyarakat, mengubah sistem sosial masyarakat, ia bukan kerja mudah dan dia bukan ambil masa yang singkat tetapi satu proses yang panjang. Sebab itu pelbagai usaha kita lakukan baik di pihak kementerian yang sebenarnya sejak keadilan dahulu bila kita kuat menjadi pembangkang sejak 2008 sangat aktif mengutarakan usul-usul kepada pihak kementerian ketika itu sehingga waktu itu Menteri Shahrizad terpaksa juga mendengar saranan daripada wanita keadilan pada ketika itu apabila kes gadis Penan di Sarawak yang dirogol tetapi tidak diangkat atau tidak dilakukan tindakan yang sewajarnya, tidak ada report apabila pihak parlimen atau ahli-ahli parlimen mendesak, barulah akhirnya kerajaan ketika itu menerima usul ataupun saranan daripada wanita keadilan sendiri. Jadi wanita harus teruskan berperanan dalam masyarakat. Kerana sekiranya kita tidak mempunyai cukup representasi dalam parlimen, dalam Dewan Undangan Negeri maupun kabinet minister, suara wanita itu akan kurang didengari atau kurang diberi perhatian. Sebab itu kita bukanlah bergaduh soal nak 30% wanita, nak ramai. Bukan sengaja atau bukan isu ini hal wanita saja. No. It is about the society itself. Kerana wanita lah, kalau bukan wanita yang bawa isu wanita, kerana wanita itu lebih memahami apa masalah yang dihadapinya, anak-anak, keluarga. Jadi perlukan mengapa 30% itu kerana itu juga antara saranan daripada wanita pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, UN Women. 30% itu adalah yang paling wajar untuk balance out the proses pembuatan keputusan di semua peringkat. Jadi apa yang kita lihat di Malaysia pada hari ini, walaupun kita masih belum mencapai itu, kita tidak pernah berjaya mencapai 30% itu. Namun di antara our advanced state yang dipimpin oleh Kerajaan Pakatan Harapan seperti Negeri Selangor, Pulau Pinang dan hari ini Negeri Sembilan. Negeri Sembilan kita mempunyai 2 exco wanita dan kedua-duanya daripada keadilan. Baru-baru ini dalam pilihan raya Negeri Sembilan. Dan Negeri Selangor juga antara mempunyai ahli Dewan Negeri wanita yang paling ramai dalam kalangan negeri-negeri yang lain. Terengganu langsung tak ada. Calon pun tak ada, yang menang pun tak ada. Jadi langsung tidak ada. Jadi semua lelaki. Jadi ini tidak sihat. Perkembangan ini tidak sihat untuk negeri Terengganu. Sebab itu mereka akhirnya melantik seorang ahli Dewan Negeri lantikan. Kerana perlu juga representasi wanita. Jadi saya lihat kita di tahap kalau mengikut Global Gender Gap Index tahun 2022 kita berada pada tahap 103 daripada 146 negara. Bukanlah satu pencapaian yang boleh dibanggakan. Walaupun kita cukup baik di peringkat dari aspek kesihatan dan pendidikan, tetapi kita tercorot, antara yang tercorot dalam bidang politik dan ekonomi. Jadi ini harus semua pihak baik di peringkat kementerian, pada hari ini kita sebagai kerajaan kita harus lihat, dan juga wanita keadilan sebagai sebahagian daripada yang mengusulkan dasar-dasar yang baik untuk wanita, pencapaian wanita di negara kita, insyaAllah. Dah dengar penjelasan yang cukup padat daripada panel kita tentang trend dan keadaan semasa pelibatan wanita dalam politik Malaysia. Jadi nanti kita teruskan lagi dengan soalan seterusnya. Okey, seperti yang kita lihat dan perhatikan, pelibatan maupun kepimpinan dalam parti politik negara ni kebanyakan dikuasai oleh kaum lelaki. Untuk kaum wanita pula kita lihat memang ada pelibatan.
tetapi tidak ramai yang diberikan peluang untuk menerajui kepimpinan dalam parti politik dan memegang portfolio penting dalam pentadbiran kerajaan. Jadi pada pendapat Saudari Juwairiyah dan juga Saudari Aisyah sendiri, apakah cabaran-cabaran utama yang dihadapi oleh golongan wanita untuk terlibat secara langsung dalam politik? Tapi sebelum tu, Ya. simpan dulu jawapan ni. Baik. Kita akan dengar jawapan yang seterusnya itu di segmen yang seterusnya. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Kita ni nak tahu semua kenapa mana koin tu adalah pengeluaran khas daripada Pewter Royal Selangor, dan ini adalah satu yang mengingati masa ikonik buat gambar bila Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, Perdana Menteri sekarang PMX, menyampaikan ucapan sebelum ditangkap di Masjid Negara 1998. Mailah kita beri sebanyak, ramai-ramai kita naikkan semangat perjuangan kita dan kita ingatkan satu peristiwa yang tak dapat kita lupa. Kembali lagi bersama dengan kami di Kerusi Biru. Okey, bersama dengan kami lagi Saudari Siti Aisyah dan juga Saudari Juwairiyah dalam topik yang sama berkaitan dengan kedudukan wanita dalam landscape politik negara. Dan kita sambung soalan yang seterusnya tadi. Ya, betul Nani. Kita sebelum berehat tadi kita ada tanya satu soalan agak panas kepada panel kita. Ada panas Okey, pada pendapat Saudari Juwairiyah dan Saudari Aisyah sendiri, apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh golongan wanita untuk terlibat secara langsung dalam politik? Seperti mana saya ada sentuh juga tadi, pertama adalah faktor luaran, iaitu sistem patriarki itu sendiri. Bila masyarakat tidak merasakan wanita itu menjadi pilihan pertama ataupun antara yang ingin mereka angkat sebagai pemimpin, jadi wanita sendiri have to fight for it. Jadi ini tidak membuatkan wanita tidak memilih politik ini sebagai satu medium pilihan pertama. Macam mana Saudari Siti Aisyah sebut, ia mungkin jadi pilihan terakhir buat mereka. Kerana sistem dalam masyarakat itu yang lebih merasakan lelaki yang harus memimpin, lelaki yang harus menjadi ketua. Kalau nak pilih pengerusi, mesti terfikir calon lelaki. Tapi di mana wanita? Jadi sebab itu kenapa adanya dasar untuk enforce that 30%, kerana masyarakat sendiri tidak mampu untuk meletakkan kesaksamaan itu di peringkat masyarakat umum dan juga dalam semua organisasi, baik pemerintahan, kerajaan, di peringkat persatuan dan sebagainya. Jadi sistem itu sendiri, faktor luaran itu menyebabkan wanita sukar untuk ke depan ataupun terlibat sama dalam politik. Yang kedua, saya merasakan wanita mungkin generally feels that politik is not attractive enough untuk mereka terlibat sebagai pilihan seperti mana saya sebut juga tadi. Kerana it's a male dominated bidang. Ini adalah bidang yang dikuasai, yang dikelilingi oleh kaum lelaki. Jadi secara lahiriah, psikologinya, wanita tu mungkin rasa kurang selesa, rasa kurang selamat, rasa tidak disokong. Tetapi sebab itu bezanya dalam keadilan ini, dan mengapa saya, Saudari Aisyah dan Fatin dan juga Nani juga mungkin memilih keadilan. Kerana keadilan ni saya sendiri melihat bahawa ada political will untuk mengetengahkan lebih ramai wanita. Sebab itu pada tahun 2014 dalam pindaan perlembagaan keadilan, parti kita meletakkan 30% kuota pembuatan keputusan wanita di dalam perlembagaan parti. And we are the only political party that put that 30% dalam perlembagaan parti. Jadi soalnya apa? Soalnya adalah to enforce, untuk menguatkuasakan dan memastikan apa yang telah termaktub dalam perlembagaan itu direalisasikan. Itu cabaran kita lah. Dan saya juga fikir antara wanita juga merasakan politik ini sukar untuk wanita climb up the ladder. Kita lihat saja dalam pemilihan parti.
dalam 4 calon naib presiden, kita ada calon-calon wanita juga yang masuk bertanding dalam pemilihan parti sebagai naib presiden. Tetapi akhirnya keempat-empatnya anggota parti sendiri memilih kaum lelaki. Jadi walaupun diberi kebebasan untuk memilih, namun sistem patriarki tadi it is embedded dalam pemikiran stigma masyarakat bahawa nombor satu tu bukanlah wanita. Itu apa yang harus wanita, khususnya wanita keadilan, berikan penerangan, kefahaman gender kepada masyarakat, kepada ahli, kepada kepimpinan parti, supaya ruang itu diberikan. Dan sebab itu presiden dan juga kepimpinan parti membuat lantikan. Salah seorang naib presiden kita adalah wanita, iaitu Bisaneta Saraswati, merupakan wanita yang dilantik sebagai naib presiden. Dan sebab itu perlunya penekanan bahawa keadilan ini adalah antara parti politik yang terbuka untuk wanita maju ke depan dan bersama-sama dalam proses pentadbiran negara. Betul. Saya setuju sebab kadang tu kita realiti dia, kalau merit lelaki dan perempuan tu sama sekalipun, orang akan lebih memilih lelaki daripada perempuan kan. Dia soalan ni ketua cabang, ketua ranting tak sukalah. Dia sebab dia rasa terancam. Dia rasa terancam dengan. Saya lebih suka milih begini. Nani, kalau kita menyatakan soal wanita di peringkat bawah, saya selalu bila waktu kita balik kepada kempen politik atau kempen pemilihan parti yang dulu, bila saya turun ke bawah, saya akan kata dengan kelompok wanita bahawa sudah sampai masa sebenarnya parti ini punyai satu fokus kepada wanita dan kelompok muda dalam parti yang betul-betul dipersiapkan. Permasalahan kita apa? Bila kita habis je pilihan raya, kita juga sibuk di Putrajaya. Kita lupa bahawa dimensi sebenar pemerintahan itu ialah parti politik itu sendiri. Masyarakat di luar sana, dia melihat kepada keberadaan Datuk Seri Ibrahim sebagai Perdana Menteri itu berbalik kepada kekuatan anggota parti itu sendiri. Dan pentingnya parti pada ketika ini ialah mengambil peluang yang ada. Dalam keadaan Datuk Seri Ibrahim itu sebagai Perdana Menteri yang merupakan Presiden parti, kita harus mengambil kesempatan yang seluas-luasnya membina semula empire pendidikan di kalangan masyarakat, khususnya wanita dan juga kelompok muda di bawah. Sebab concern saya ialah bila saya melihat bila menang aja nak pilih ketua kampung. Itu tu mau mesyuarat sampai 4-5 pagi. JKKK kan, maknanya. Tapi akhirnya yang hantar borang lelaki saja. Yang wanita diketepikan. Alasannya apa? Oh, tak cukup. Sekali lagi kalau ni tak boleh keluar malam. Ini gerang ada anak menyusu anak, jadi tak boleh jadi imam, tak boleh ni. Jadi kita tidak boleh menyalahkan lawan politik kita yang mempergunakan isu-isu seperti itu untuk menyerang kita, downgrade kita, kerana parti ini sendiri pun membenarkan stigma pemikiran yang seperti itu. Sebab tu bagi saya, kalau kita betul-betul nakkan sesuatu yang nampak dimensi sebagai parti politik yang maju ke hadapan, kita kena bermula pertamanya mendidik semula generasi dalam parti ini, khususnya golongan wanita dan wanita muda, yang mana mereka ini dipersiapkan. Sebab apa? Bila nak jadi calon politik, dia akan tanya, kan, oh ini tak ada pengalaman. Maka pengalaman itu perlu dibina sekarang. Bukan perlu dibina 2 minggu sebelum masuk tarikh tutup siapa nak jadi calon pilihan raya. Maknanya parti ni sekarang kena ambil kesempatan 4 tahun yang ada ni untuk membina generasi yang bila nak masuk pilih calon pilihan raya, calon ketua kampung, calon apa pun, kita telah siap sepenuhnya. Permasalahan kita ialah apabila nak pilih calon pilihan raya, oh orang ni tak cukup, dia ni baru masuk, dia ni tak ada nampak ini. Banyak alasannya. Jadi bagi saya betul-betul minta supaya parti ini memfokuskan semula kepada isu, dulu kita ada sekolah politik. Fatin mungkin jarang dengar, kami adalah alumni sekolah politik. Sampai ke Cambodia, ke Filipin, kami dihantar untuk belajar soal politik, orang kata antarabangsa dalam negara, dan sebenarnya ramai kepimpinan yang ada hari ini ialah alumni sekolah politik. Hasil daripada branding sekolah politik yang digagas oleh Presiden parti pada ketika itu. Jadi saya kira sudah sampai masanya sekolah politik itu dihidupkan kembali dalam keadilan. Di situlah semua generasi yang ada ini ditempatkan semula, dan saya yakin Nani, Fatin, dalam masa 2 tahun kalau kita betul-betul lakukan, kita akan nampak kepimpinan-kepimpinan baru, muka-muka baru yang boleh duduk di kerusi biru ini membincangkan topik dan isu yang sama
dengan dimensi pemikiran yang berbeza saya kira. Kalau tidak kita sama dengan parti-parti politik lain, masih lagi 2 tahun lagi muka Kak Aisyah juga duduk sini, muka Nani juga duduk sini, kita tak ke depan. Akhirnya di bawah sana mengatakan bahawa parti ini tak ke mana-mana pun. Tetapi Kandai kata kita mampu buat dalam setahun ada watak-watak baru yang kita bina. Saya yakin mesej kita sampai kepada masyarakat umum, mesej kita sampai kepada masyarakat di bawah bahawa parti ini ialah parti masa depan untuk rakyat Malaysia. Itu adalah cabaran-cabaran yang saya rasa Ya. semua orang tahu sebenarnya. Betul. Tapi itulah dia orang tak elakkan. Tak apa tahu. Bila bab kuasa ni dia tak apa. Betul. Dan soalan yang seterusnya ni dia agak panas sebabnya biasanya ini cabaran yang tadi Kak Joyda dan juga Kak Aisyah dicakap tadi. Ya. Tapi hakikatnya wanita, fungsi wanita dalam politik ni orang akan pandang as macam tukang usher. Betul. Benda-benda macam Ya. tu kan. Dengan saja. Macam bila nak jentera kempen baru nak cari wanita. Betul. Disebabkan pendekatan wanita ni sendiri yang mesra kan. So kita ni digunakan. Kita ni digunakan untuk tugas-tugas begitu. Betul. Tapi pada pandangan Kak Joyda dan juga ni dah bagi Kak dah. Dah selesa. Ya, Okay. betul. So pada pandangan Kak Aisyah dan juga Kak Joyda sendiri, Ya. apakah peranan keadilan sendiri dalam menarik minat lebih ramai wanita untuk join politik ni sebenarnya? Sebab macam tadi ada cakap, kita ni bukannya tak nak ke depan tapi platform tu tak Ya, diberikan. betul. So macam mana keadilan punya approach ataupun pendekatan yang digunakan oleh keadilan? Setakat ni sebenarnya sebab tu kita wujudkan biro latihan ataupun akademi keadilan ya. Sebenarnya kita ada akademi keadilan yang berfungsi untuk perkadiran dan juga latihan-latihan politik dalam parti kepada anggota dan juga kepimpinan. Satu ketika kami melalui sekolah politik itu di mana pada ketika itu melalui IKD menawarkan satu modul untuk perkadiran dan grooming pelapis kepimpinan yang ada hari ini. Dan sebab tu ramai yang lahir daripada alumni tu, antaranya YB Fahmi Fazil YB Sim Zezin, Chang Li Kang, saya, saudari Aisyah, ramai lagi yang semuanya lahir pada ketika itu tahun 2010. Betul. Saya ingat kami melalui. Jadi sebenarnya proses ini berjaya latihan perkadiran ini dan juga kepimpinan ini berjaya yang telah dilaksanakan oleh Kak Dira yang harus diteruskan. Namun mungkinlah pada hari ini kepimpinan ataupun pihak yang bertanggungjawab punya modulnya tersendiri ataupun kaedah tersendiri, namun mungkin kurang dilihat keberhasilannya. Sebab itu antara cara untuk kita menarik minat juga wanita muda, anak-anak muda ni melalui latihan-latihan seumpama ini yang mana kita persiapkan mereka menjadi kepimpinan. Pada masa yang sama juga kita harus enforce that 30% kota tadi untuk memastikan perhatian, peruntukan untuk kepimpinan wanita itu tetap ada. Walau apa jua yang berlaku, namun ruang dan peluang untuk wanita ke hadapan itu tetap ada dan harus dihormati. Betul. Saya kata begini kerana apa? Kita usahakan wanita keadilan sebagai contoh dalam pilihan raya. Saya sendiri dipertanggungjawabkan sebagai pengarah pilihan raya wanita. Dalam PRU yang lepas kita ada bank data calon wanita. We have about 53, 56 calon yang berpotensi wanita untuk kita ketengahkan. Namun demikian tidak sampai yang menang sangat mengecewakan lah berbanding dengan nama-nama yang kita telah senaraikan. Begitu juga dengan pilihan raya negeri baru-baru ini kita ada 26 calon wanita seluruh 6 negeri yang bertanding, namun yang diberikan tempat hanya beberapa orang sahaja belasan sahaja. Jadi ini saya faham sebagai sebahagian daripada kepimpinan banyak faktor kita harus lihat, faktor tempatan, faktor latar belakang dan sebagainya. Tetapi apabila sampai calon wanita seringkali
wanita ni lulusan apa, Ya. pekerjaannya apa. Banyaklah Semua kita banyaklah Betul. soalnya Betul. berbanding dengan calon lelaki yang tersedia kalau ketua cabang tu luluslah walaupun Jangan tak orang ada walaupun tak ada latar belakang yang baik. PNR pun tak Tak apa. Itu Betul. hakikat yang Ya. harus kita hadapi pada hari ini. Jadi sebenarnya kepimpinan harus ada kefahaman gender. Sekiranya kepimpinan di peringkat atasan tidak memahami konsep ataupun tidak memahami keperluan mengapa kepimpinan wanita itu penting dalam sebuah organisasi, maka ini tidak akan tercapai. Jadi kita harapkan apabila khususnya keadilan antara parti yang sangat terbuka untuk mengetengahkan anak muda dan wanita, harus membuktikan ini supaya kita dapat tarik lebih ramai pengundi muda, pengundi wanita, supaya kita dilihat lebih atraktif. Kita ada banyak parti politik yang berasaskan pelbagai agenda perjuangan mereka. Ada yang berasaskan agama, ada yang berasaskan kaum. Tetapi kita justice for all. So harus kita terjemahkan sebaiknya dalam kepimpinan kita. Itulah Fatin macam ada soalan cepu cemas je tanya tu betul. Nani ni pecah rahsia lah. Muka tu. Okey, baiklah saudari Juwariah dan saudari Aisyah tadi, terima kasih banyak-banyaklah atas perkongsian yang begitu mantap. Okay, sebenarnya kita ada soalan cepu cemas seperti yang dikatakan ni kepada Cemas, saya cemas. panel kita pada hari ni. Soalannya, sekiranya anda diberi peluang untuk memimpin Malaysia sebagai seorang wanita yang memegang portfolio penting dalam kerajaan Malaysia, apakah pembaharuan atau reformasi yang akan anda bawa? Okey, sebelum anda jawab dulu soalan ni, saya nak katakan kita berehat sebentar. Okey, Fatin sudah katakan. Kita katakan. Kita berehat dulu. Tujuan utama kita menjual koin ini ialah untuk mendapatkan dana untuk membayar program Jubilee Perak kita, dan kedua ialah untuk siapa yang beli boleh dapat simpan commemorative coin. Ini limited edition. Yang ini pewter RM120 satu, dan lagi special ialah yang ini disalut emas RM600. Satu box dengan box ini cuma 2,000 unit saja. Jadi tolong beli. Raise the dana untuk parti kita. Dan yang paling penting boleh simpan bagi cucu cicit nanti. Pratempah sekarang untuk dapatkan koin ini kita akan deliver bulan 3 atau bulan 4. Terima kasih atas kerjasama semua. Baiklah, kembali lagi bersama dengan kami di Kerusi Biru bersama dengan saudari Juwariah dan juga saudari Siti Aisyah untuk topik kedudukan wanita dalam landscape politik negara. Tapi sebelum commercial break tadi, Fatin Emelina ada tanya satu soalan cepu cemas. Betul. Apakah soalan tersebut? Okey, biar saya ulang semula soalan tu. Okey, jika anda diberi peluang untuk memimpin Malaysia sebagai seorang wanita yang memegang portfolio penting dalam kerajaan, apakah pembaharuan atau reformasi yang akan anda bawa? Perdana Menteri first ni. Wanita first. Perdana Menteri wanita pertama. Sebenarnya tak mustahil. Tak mustahil kita boleh capai. Sebab apa? Kita pernah ada timbalan Perdana Menteri wanita pertama. Jadi sekiranya diberi peluang, saya ingin pastikan bahawa Cabinet Minister mestilah 30% daripada wanita. Wajib. Wajib. Jatuh hukum wajib. Tak ada minimum kompromi. Yes. Okey. Kalau akak lah, kalau dah ada Perdana Menteri macam ni, kita jadi kan. Kalau Kak Aisyah punya ni ialah untuk pertamanya akan nak pastikan bukan sahaja isu wanita itu difahami oleh wanita. Kita nakkan semua isu, sama ada isu lelaki, wanita, kanak-kanak atau kemasyarakatan dalam Malaysia itu difahami secara keseluruhan itu oleh semua kaum, semua bangsa, semua gender. Kerana permasalahan terbesar kita pada hari ini ialah apabila keterbatasan dalam soal mengutarakan isu-isu yang berkaitan dengan gender itu masih lagi mempunyai sekatan yang tinggi, dan juga di kalangan masyarakat itu dia seperti acuh tak acuh. Fatin, kita tengok kalau isunya wanita, tak apalah, tunggulah nanti adalah pembahas wanita yang akan bangun Dewan Rakyat mengutarakan isu wanita. Akan adalah nanti pembahas Dewan Negara wanita yang akan bercakap tentang wanita. Tapi kalaulah kita boleh menukar definisi ataupun jadi Sivaji the boss kan, dia pusing kaki tangan tu,
Maknanya dia cuba menjadi orang yang mencetuskan sesuatu pembaharuan dalam lanskap politik negara. Bila bercakap soal wanita, bila bercakap soal benda yang melibatkan gender, dia bukan lagi satu benda yang sensitif untuk dibahaskan. Dia adalah satu isu yang boleh dinyatakan, dikritik ataupun diberikan idea oleh mana-mana pihak. Dalam kata waktu yang sama, dia memberi manfaat baik pada kita. Jadi bagi akak, kalau diberi orang kata kedudukan ataupun Allah mengangkat ke situ, antara benda yang akan nak sebut ialah bukan saja soal gender, bukan saja soal itu, tapi ialah kefahaman kepada rakyat dan masyarakat. Dan yang paling penting ialah sosioekonomi. Wanita di luar sana yang menjadi isu berbangkit. Sampai sekarang itulah isunya. Kan? Masalah rumah tangga, masalah besarkan anak, masalah itu. Jadi itulah antara akak rasa yang isu yang paling dekat yang akan nak bawa ialah isu yang melibatkan masyarakat bawah. Yang perlu kita suarakan dengan lebih tegas, lebih keras, supaya dia dapat dibuat atau dilakukan oleh pihak kerajaan dengan lebih baik. Itu dia bakal Perdana Menteri. Kapal PM. Okey. Sekarang ni saya nak perkecilkan sedikit soalan tersebut. Okey. Sebab soalan ni panas sikit. Saya takut nak tanya tapi tak apa. Okey, kita sebenarnya keadilan ni adalah antara role model yang orang tengok kepimpinan wanita dia adalah antara yang terkuat. Betul. Kalau compare tu parti-parti lain. Ya. Jadi pada pendapat Saudara Joharia dan juga Saudara Siti Aisyah sendiri, adakah keadilan ni sebenarnya memberikan ruang yang cukup untuk pimpinan dan juga anggota untuk menyuarakan buah pandangan dan juga pandangan dan buah fikiran untuk wanita sebenarnya. Wanita pada hari ini dalam keadilan, kita ada 463,339 orang ahli anggota daripada keseluruhan 1.1 million anggota parti. Hampir separuh. Jadi 43% adalah terdiri daripada wanita. Dan ini menunjukkan wanita merupakan sebahagian besar peranan yang dimainkan oleh parti ni yang digerakkan oleh wanita itu sendiri. Dan sebenarnya yang kami lalui zaman awal muda kami dulu, kami memilih keadilan. Jadi kami merasakan bahawa sehingga ke hari ini dan kami di antara anak muda yang telah dilatih oleh kepimpinan parti yang kekal sehingga hari ini dan alhamdulillah diberikan ruang dan peluang yang seluasnya untuk kami bergerak menggerakkan aktivisme parti, membawa agenda parti dan juga menyampaikan kepada masyarakat. Dan ini diterjemahkan melalui apabila kita menyertai pemilihan parti, dan tidak ada sekatan. Parti mengalu-alukan dan sangat welcome idea-idea baru dan juga idea-idea yang lebih kreatif daripada kepimpinan anak-anak muda dan anggota-anggota muda. Jadi antara harapan saya juga dan saya sebut dalam ucapan penggulungan Kongres Wanita saya tempoh hari, bahawa kita amat mengalu-alukan wanita di luar sana yang ingin bersama dengan keadilan atau yang ingin bergerak secara aktif dalam politik untuk menyertai keadilan. Wanita yang berkerjaya, yang profesional, ahli akademik, mahasiswa, kami sedia untuk menerima dan juga untuk bersama-sama melakukan perubahan, pengislahan dan reform yang dibawa, yang digagaskan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk kita terjemahkan di dalam pentadbiran kerajaan dan juga dalam dasar-dasar, dalam akta dan dalam dasar dalam program di bawah kerajaan negeri maupun kerajaan persekutuan. Jadi kita mengharapkan lebih ramai yang bersedia untuk masuk kerana kita membuka ruang dan peluang itu sebaiknya. Akan nak sebut bahawa kalau parti ini tidak memberikan ruang, akan menjadi ahli majlis pimpinan pusat seawal umur akak 25 tahun. Akan orang kata diberi peluang sehingga sebesar itu. Masuk bertanding pada tahun 2010 dan menang dalam pemilihan parti sebagai ahli majlis pimpinan pusat, dan waktu tu umur akak 25 tahun. Waktu tu kita baru masuk parti, kita diberikan tanggungjawab yang sebegitu. Dan waktu itu orang tanya, adakah parti ini parti yang tidak memberikan keterbukaan kepada wanita muda, orang muda? Jawapannya tidak. Sebab bukti hidup masih ada kan. Yang jelas. Maknanya 25 tahun kita dah ada dalam satu tanggungjawab yang besar untuk mengemudi parti pada ketika itu. Dan parti ini sebenarnya parti yang kalau tadi YB Joharia sebut,
keterbukaannya soal 30% dan sebagainya. Maknanya saya suka menyebut begini, kalau parti ini sudah membuka ruang dan membina ruang yang ada, yang di luar sana dan di dalam parti itu harus orang kata terima apa yang telah ada ni dengan cara yang bijaksana. Sayang kalau saya katakan parti ini mempersiapkan contohnya 50% sekalipun kota untuk wanita, tetapi kita masih dalam keadaan takut-takut nak ke depan. Kita masih kata, oh aku tak boleh lagi kot. Kan, aku tak apalah, pelan-pelan lah, aku ni lah, ni. Mana, siapa jangka Fatin akan melawan Syahidan Kasim? Siapa jangka? Saya bangga. Tak sesuatu yang tidak dijangka kan. Tetapi inilah yang dikatakan keadilan. Maknanya dia bukan soal kamu boleh ke kamu tak boleh. Tapi kamu kena boleh. Kamu kena pamerkan kebolehan kamu. Parti ni akak berkongsi, dia parti ni bukan tunggu kamu tunjuk jari kamu berjalan, tidak. Parti ini ialah parti yang sentiasa progresif, agresif. Bandingnya bentuk kepimpinan ataupun orang yang nak datang dalam parti ni ialah orang yang perlu ada jiwa kental. Dia tak boleh jiwa koyak. Tapi nampak muka akak brutal, tapi hati kristal. Walaupun tu dia kena ada sikap yang macam itu. Maknanya bukan mempamerkan secara membabi buta kebolehan seseorang itu, tetapi datang dengan package supaya parti ini punya direction untuk menetapkan bahawa ada dah pelapis wanita muda dalam parti ini yang boleh kita ketengahkan. Dan jangan takut untuk bersuara untuk hak kita, untuk kedudukan kita, kerana bagi akak ialah kalau parti ni sudah sebaik ini, kita perlu ada kepimpinan yang baik, yang kuat, yang berani untuk menempatkan diri mereka dalam parti supaya parti ni nampak relevan di peringkat bawah. Kalau kita jadi takut-takut, kita rasa tak apalah bagi orang lain dululah, inilah, tapi bila nak masuk senarai calon tak dapat, kita menangis tepu buku katil, tak guna. Maknanya kita kena menampilkan diri kita supaya parti ni tahu parti ni tidak ketandusan kepimpinan yang ada. Betul, saya setuju. Ya. Dan saya kira lepas kita berbincang panjang lebar tadi, Betul. dah jelas dah sebenarnya kedudukan wanita dalam Parti Keadilan Rakyat ni. Yes. So sekarang ni last word untuk promote wanita-wanita dekat luar sana untuk jalan keadilan pula. Sebab Betul. spokesperson kan hari ni kan. Boleh sedikit sepatah dua kata je, sepatah dua kata. Balangan wanita banyak-banyak pun tak apa. Banyak-banyak pun tak apa. Kita amat mengalu-alukan seluruh wanita di luar sana, khususnya anak-anak muda, mahasiswa yang ada minat untuk terlibat sama dalam politik. Inilah wadah yang terbaik dan kita sedia menerima anda. Okey, kepada semua ada anak muda di luar sana, kepada semua, tak kira kamu lapisan apa, tak kira kamu asalnya kampung, tak kira kamu asalnya bandar, kamu mempunyai sikap keterbukaan, kamu mempunyai sikap yang nak melakukan sesuatu untuk negara. Ini adalah platform keadilan, bukan sebagai platform parti politik semata-mata. Keadilan ialah keluarga besar yang dicipta daripada latar belakang yang kepelbagaian, ideologi yang bermacam-macam, dan ini adalah satu rumah yang memerlukan anda semua untuk terlibat langsung dalam membina bukan saja parti ini tapi juga negara ini, agar wanita itu dimartabatkan, wanita itu nampak lebih segar, wanita itu nampak lebih bergerak di peringkat bawah. Kita tidak mahu saja nak kepimpinan itu berakar umbi di pusat ataupun duduknya itu hanya di peringkat induk, tetapi di bawah itu masih lagi ada kelompongan. Jadi kalau anda merasakan anda layak untuk berada di pusat, anda tawarkan diri anda. Kalau anda merasakan diri anda layak untuk berada bersama akar umbi, di ranting, di cabang, di negeri, anda tawarkan diri anda. Parti ini parti terbuka, parti yang menerima semua kaum, semua corak gaya pemikiran, dan yang penting kita ada dasar dan perlembagaan yang perlu kita teliti, kita ikuti, dan insya-Allah kita boleh bina negara ini, parti ini akan menjadi wadah terbaik untuk masa depan politik negara, insya-Allah. Kata-kata yang cukup power daripada orang yang betul-betul memberi impact kepada parti. Betul. Dia bawa habis ni kan bawa cemas. Baiklah, jadi akhir kata jangan takut untuk sertai keadilan. Tak ada, kita tak liberal sangat pun. Nampak garang tak makan orang. Tak makan orang. Jadi semua orang dialu-alukan untuk menyertai keadilan. Kalau ada apa-apa soalan macam mana nak join keadilan ke, boleh je DM kami di Facebook dan juga YouTube semua tu. Kita insya-Allah kita akan reply lah. Dan baiklah, terima kasih kita ucapkan atas perkongsian yang sangat sangat kita rasa jelas sekarang ni. Kita dah tahu kedudukan wanita dalam Parti Keadilan ni, terutamanya di mana wanita muda, wanita dan anak-anak muda termasuk sekali lah kiranya. Jadi sekian program Kerusi Biru kita pada hari ni.
Okey, penonton di luar sana jangan lupa mengikuti laman rasmi Facebook, TikTok dan YouTube Parti Keadilan Rakyat dan juga jangan lupa follow TikTok Studio Keadilan untuk mengetahui rancangan-rancangan yang akan dijalankan secara langsung setiap malam. Saya Fatin Emelina Dan saya Hana Idamira. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.